Iran bukan negara lemah. Ia memiliki arsenal drone terbesar di Timur Tengah dan kemudahan tentera di dalam gunung. Strategi peperangan ini berjaya digunakan terhadap musuh kuat selama bertahun-tahun. Namun begitu, dalam masa kurang daripada 2 minggu, 70% pelancar peluru berpandu mereka telah musnah. Lebih 100 kapal dimusnahkan atau rosak. Penguasaan penuh di udara. Tetapi sebenarnya bagaimana ini boleh berlaku? Jawabannya tidak begitu mudah. Begini, Iran telah membina satu rancangan yang sebenar, bijak, terancang, satu rancangan yang mengambil kesempatan atas setiap kelemahan musuh yang diketahui. Tetapi apa yang mereka tidak tahu ialah selama berdekad-dekad ketika mereka menyusun rancangan itu, Amerika Syarikat sebenarnya sedang membangunkan jawapan untuk ancaman seperti itu. Seolah-olah mereka tahu bahawa suatu hari nanti saat itu akan tiba. Untuk menggagalkan rancangan itu, Amerika Syarikat menghantar arsenal dengan beberapa senjata paling mengagumkan yang belum pernah digunakan dalam pertempuran. Salah satunya, kita sendiri pun tidak tahu apa ia sebenarnya. Untuk faham tindakan Amerika Syarikat, anda perlu faham apa yang Iran cuba lakukan. Begini. Iran sedar sejak awal bahawa mereka pasti kalah jika berperang secara langsung dengan Amerika Syarikat. Bajet ketenteraan Amerika hampir 40 kali lebih besar. Teknologi mereka jauh lebih maju, pesawat, peluru berpandu, dan kapal mereka tiada tandingan. Jadi Iran tidak cuba bersaing dalam permainan itu, mereka cipta permainan yang berbeza dan logik permainan itu hampir kejam. Dalam kesederhanaannya, drone Iran seperti Shahed berharga antara $20,000 hingga $50,000, setara harga kereta populer. Namun, peluru berpandu Patriot yang digunakan Amerika Serikat untuk menjatuhkannya berharga $3 hingga $4 juta. Iran menghantar 100 drone, Amerika Syarikat menembak jatuh semuanya. Iran membelanjakan 5 juta, Amerika Syarikat membelanjakan 300 juta. Siapa yang menang dalam percaturan ini? Logik ini berjaya digunakan terhadap Arab Saudi, Israel, dan kapal di Laut Merah. Iran bertaruh pada strategi atrisi. Memaksa musuh untuk berbelanja jauh lebih banyak daripada mereka sendiri adalah satu pertaruhan yang pada mulanya kelihatan bijak, sehinggalah Amerika Syarikat memberikan jawaban mereka. Namanya Helios. Helios ialah sistem laser yang dipasang terus pada kapal pemusnah tentera laut Amerika. Ia menembak pancaran tenaga tertumpu yang memanaskan drone hingga memusnahkan strukturnya dalam beberapa saat. Tiada letupan atau bunyi, drone itu hilang begitu saja. Tetapi bahagian yang mengubah segalanya bukanlah teknologinya, ia adalah kos. Setiap tembakan Helios hanya berharga beberapa sen secara literal. Kosnya pada dasarnya hanyalah elektrik, sama seperti yang anda gunakan untuk membiarkan lampu menyala selama beberapa jam. Iran telah melancarkan lebih daripada 2,000 drone Shahed sejak permulaan konflik. Jika Amerika Syarikat telah menembak jatuh setiap satu dengan Patriot, mereka akan membelanjakan lebih daripada $6 bilion. Hanya untuk drone dengan sistem laser seperti Helios, kos itu menurun secara mendadak. Logik ekonomi Iran tiba-tiba tidak lagi berfungsi, tetapi Iran mempunyai satu lagi lapisan dalam pertaruhan itu, jumlah. Menghantar ratusan drone serentak berharap ada yang lepas. Dan untuk itu, Amerika Syarikat mempunyai Odin. Odin tidak memusnahkan drone, ia membutakan. Ia adalah laser berkuasa rendah yang membakar sensor optik drone, kamera, sistem navigasi visual. Drone itu terus terbang tetapi akhirnya terhempas kerana tidak nampak apa-apa. 8 kapal Amerika sudah dilengkapi dengan Odin. Itulah sistem yang penganalisis kenal pasti dalam imej kapal pemusnah yang beroperasi berhampiran Iran semasa konflik. Helios menangani ancaman individu, manakala Odin menentang serangan besar-besaran. Namun tindak balas ketiga terhadap drone adalah paling ironik.
Namanya Lucas, drone kamikaze Amerika yang menyerang sasaran dan meletup berharga sekitar $35.000. Jika ini kedengaran tidak asing, itu kerana memang begitu. Lucas dimodelkan secara langsung daripada konsep Shahed Iran, logik yang sama, konsep yang sama, dan harganya hampir sama. Amerika Syarikat mengambil idea dari Iran, membangunkan versi sendiri dan menggunakannya terhadap Iran. Pada hari pertama konflik, Komando Pusat Angkatan Tentera Amerika sendiri memuat naik di media sosial menyebutnya sebagai pembalasan buatan Amerika Syarikat. Fikirkan tentang itu. Iran mengambil masa bertahun-tahun membangunkan Shahed sebagai kelebihan besar mereka dan Amerika Syarikat membalas dengan menggunakan logik yang sama terhadap mereka. Apa sahaja idea yang anda gunakan terhadap kami akan gunakan terhadap anda. Menariknya, ia direka berdasarkan klon drone Iran, drone kamikaze Shahed 136. Shahed kini sangat digemari rakyat Iran. Apabila sebuah ditangkap pasukan Amerika Syarikat, mereka membawanya kepada jurutera dan berkata, buat salinan ini dan tingkatkan lagi. 3 jawapan, 3 lapisan. Respons terhadap drone telah dikurangkan dengan ketara, tetapi pertaruhan kedua Iran adalah berbeza, lebih lama dan selama beberapa dekad kelihatan benar-benar kebal. Iran telah menghabiskan bertahun-tahun memindahkan kemudahan terpenting mereka, gudang peluru berpandu, pusat penyelidikan nuklear, makmal tentera ke dalam gunung-gunung tertanam dalam konkrit, di dalam batu pada kedalaman yang tak dapat dicapai bom konvensional. Fordow, kemudahan nuklear utama Iran, terletak begitu dalam di dalam sebuah gunung sehingga pakar barat telah bertahun-tahun mengatakan ia hampir mustahil untuk dimusnahkan. Bukan kerana tiada keinginan, tetapi kekurangan keupayaan teknikal. Anda tidak dapat menang tanpa kemampuan memusnahkan, sehingga Amerika Syarikat tampil dengan jawapannya. Ia dipanggil MOP, Massive Ordnance Penetrator. MOP seberat 13 tan, iaitu berat 2 ekor gajah dewasa, panjangnya 6 meter dan ia direka dengan satu tujuan sahaja, menembusi apa yang sepatutnya tidak boleh ditembusi. Ia menyentuh tanah dan tidak meletup serta-merta. Ia terus menembusi melalui tanah, konkrit, batu sehingga mencapai kedalaman yang betul. Kemudian barulah ia meletup. Dari dalam keluar. Kedalaman yang dicapainya bersamaan dengan sebuah bangunan 20 tingkat konkrit. 20 tingkat ke bawah. Dan ada satu perkara yang menjadikan semuanya lebih tepat lagi. 2 hentaman berturut-turut, bom pertama membuka lubang, yang kedua dilancarkan sejurus selepas itu di titik yang sama akan pergi lebih dalam lagi. Seperti gerudi dengan 2 peringkat. MOP menimbulkan masalah. Ia seberat 13 tan. Kebanyakan pesawat perang tidak mampu pun berlepas dari tanah dengan berat sebegitu, dan yang sedikit yang mampu membawanya pula tidak dapat memasuki wilayah musuh tanpa dikesan. Hanya satu pesawat di dunia yang boleh menyelesaikan masalah ini. Saya bercakap tentang B-2 Spirit, ia tidak kelihatan seperti pesawat lain yang pernah Anda lihat. Ia tidak mempunyai ekor, tidak mempunyai badan yang panjang, ia hanyalah sayap semata-mata. Bentuknya segitiga, leper, lebih mirip fiction science berbanding pengebom. Dan itu bukan satu kebetulan. Apabila radar menghantar isyarat dan ia mengenai sebuah pesawat biasa, isyarat itu akan kembali dengan kuat dan jelas. Pada B-2, isyarat itu tersebar ke semua arah. Apa yang muncul di radar adalah sekecil seekor burung. Sebuah pesawat sebesar padang bola sepak muncul seperti seekor burung. Selain itu, seluruh permukaan B-2 dilapisi dengan bahan yang menyerap isyarat radar. Bukannya memantulkan, ia berfungsi seperti span untuk gelombang radio. Hanya 21 unit sahaja yang dibina di seluruh dunia, setiap satu berharga lebih daripada $2 bilion.
Dan inilah pesawat yang membawa bom seberat 13 tan ke pergunungan Iran. Beberapa minggu sebelum konflik, di Parchin, sebuah kompleks tentara yang terletak 30 km ke tenggara Teheran, salah satu lokasi paling sensitif dalam program pertahanan Iran. Imej satelit telah merakam kerja-kerja teliti di sebuah fasiliti yang dikenali sebagai Talehan 2 yang berkaitan dengan program nuklear negara itu. Satu lapisan konkrit baru, kemudian tanah di atasnya. Sesiapa yang menyelia kerja itu mungkin pulang dengan rasa telah melindungi sesuatu yang penting. 3 minggu kemudian, imej satelit menunjukkan 3 titik impak yang tepat di permukaan fasiliti itu. Iran ambil masa bertahun membina kedalaman, manakala Amerika Syarikat hadir dengan satu-satunya senjata yang mampu menidakkan kelebihan itu. Dan semasa misi-misi ini, sesuatu telah menarik perhatian penganalisis di seluruh dunia. Pada hari pertama serangan, satu peluru berpandu Tomahawk dalam imej kelihatan hitam sepenuhnya, manakala yang lain berwarna kelabu. Yang ini berbeza, tiada siapa dalam kerajaan yang menjelaskan apa sebenarnya. Penganalisis mengesyaki bahawa ia adalah versi yang belum didedahkan dengan permukaan yang menyerap isyarat radar sama seperti B-2. Dan berbeza dengan Tomahawk sebelum ini, versi ini mungkin boleh diarahkan semula ke sasaran baru semasa penerbangan secara masa nyata. Belum disahkan. Senjata itu terdedah apabila dirakam dan hingga kini kerajaan Amerika masih berdiam diri. Tetapi daripada semua jawapan Amerika, ada satu yang lebih mengganggu daripada kesemua yang lain digabungkan. Kerana ia tidak berlaku semasa perang tetapi jauh lebih awal. Lihat. Pertaruhan ketiga Iran adalah mengenai masa. Idea bahawa mereka akan mempunyai masa untuk bertindak balas apabila serangan bermula, bahawa radar mereka akan berfungsi, bahawa mereka boleh menyelaras tindak balas. Itu mungkin pertaruhan paling silap. Apabila peluru berpandu dilancarkan pada 28 Februari 2026, Iran sudah beroperasi dalam gelap selama berminggu-minggu. Sebelum sebarang pengeboman, sebelum sebarang peluru berpandu, 2 unit khas Angkatan Tentera Amerika Syarikat sudah pun bergerak. Cyber Command, bahagian yang bertanggungjawab untuk operasi peperangan cyber Amerika Syarikat, dan Space Force, cabang tentera yang didedikasikan untuk operasi di angkasa lepas. Jeneral Dan Kane, Ketua Staf Amerika Syarikat, mengesahkan secara terbuka bahawa kedua-dua unit ini adalah yang pertama bertindak. Dalam kata-katanya, operasi angkasa dan siber telah menyebabkan pihak lawan tidak lagi mampu melihat, menyelaras atau bertindak balas dengan berkesan. Sebenarnya, bagaimana ini dilakukan? Sebahagian jawapannya berada ratusan kilometer di atas kita. Space Force mengendalikan satelit di orbit di atas Timur Tengah 24 jam sehari. Satelit-satelit ini tidak mengambil gambar, ia mengesan haba. Peluru berpandu balistik sejurus selepas dilancarkan menghasilkan banyak haba yang boleh dikesan satelit hampir serta-merta. Iran melancarkan sebuah peluru berpandu dari sebuah truk pelancar di atas jalan yang sunyi. Dalam beberapa saat, satelit-satelit mengesan haba tersebut dan mengira kedudukan pelancar. Maklumat itu sampai kepada pasukan Amerika di rantau tersebut. Menurut Presiden Trump sendiri, masa tindak balas mencecah 4 minit antara pelancaran dan serangan balas. Tetapi Space Force tidak bersendirian. Cyber Command bertindak secara selari, mematikan komunikasi tentera Iran, menyekat radar dan menghalang unit-unit Iran daripada berkomunikasi antara satu sama lain. Ia berfungsi dengan cara yang melampaui apa yang anda bayangkan. Beberapa minggu sebelum konflik, penggodam telah mencerobos siaran satelit Iran. Jutaan rumah di Iran mula menerima mesej di televisyen mereka yang menyeru kepada penentangan terhadap rejim.
Sebuah aplikasi waktu solat yang digunakan oleh jutaan rakyat Iran setiap hari telah digodam. Menggantikan waktu solat, muncul mesej politik. Manakala kamera trafik di Tehran, kamera-kamera jalan biasa yang memantau trafik telah digodam dan menurut Financial Times digunakan untuk merancang serangan tepat sasaran di dalam ibu kota Iran. Pada hari serangan itu, radar Iran telah diganggu secara elektronik, komunikasi tentera telah terputus. Iran tidak dapat menyelaras pertahanan kerana mereka tidak dapat berkomunikasi dengan sistem mereka sendiri. Seperti yang anda boleh lihat, Iran cuba bermain catur tahap tinggi dengan Amerika Syarikat. Namun, buah catur di sebelah sana papan tidak seperti yang dijangkakan. Selama beberapa dekad, perang bermaksud kereta kebal, kapal terbang, dan askar. Amerika Syarikat baru sahaja menunjukkan bahawa ia membawa maksud yang berbeza dan maksud baru itu, kita sedang melihatnya berlaku secara langsung dalam sesuatu yang tidak dijangka seperti aplikasi waktu solat yang memaparkan mesej yang salah. Sekarang, saya ingin tahu pendapat anda. Antara 3 reaksi Amerika itu, yang mana satu anda rasa paling mengagumkan? Komen di bawah sini. Jika video ini membantu anda lebih memahami apa yang sedang berlaku di Timur Tengah, kongsikan dengan seseorang yang juga ingin memahaminya. Dan jika anda masih belum melanggan saluran ini, langganlah. Masih banyak lagi yang akan datang. Jumpa anda di video seterusnya.